Panas-panas lagi guys. Motherboard ni sampai dekat rumah saya dalam pukul 4 atau 5 petang macam tu dan sekarang pukul 7.31 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asalnya saya nak buat review penuh untuk motherboard terbaru dari MSI yang menggunakan chipset terbaru dari Intel Z690, tapi prosesor untuk 12 Gen lambatlah masuk Malaysia. Dia masuk dalam pertengahan November macam tu. So, saya kena tangguh dululah review penuh untuk MSI Mac Z690 Tomahawk Wi-Fi DDR4 ni. Jadi, untuk video kali ni, apa yang anda akan dapat kalau anda tonton dari awal sampai akhir? Yang pertama, anda akan tahu apa yang patut anda dapat bila anda beli satu-satu motherboard tu. Yang kedua, anda akan tahu tentang motherboard ni, MSI Mac Z690 Tomahawk Wi-Fi, dan dalam masa sama anda akan tahu apa yang perlu anda cakna bila anda beli satu-satu motherboard. Anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Dekat channel YouTube Mona Lisa ni kami publish video hari-hari, bukan sekali seminggu, bukan 2 kali seminggu. That's why anda kena tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada dekat tepi dia. Jom! Okay guys, ini dia kotak untuk MSI Mac Z690 Tomahawk Wi-Fi DDR4. Benda yang paling penting bila kita nak beli motherboard ni, kita kena tengok chipset dia tu adakah kena ataupun ngam dengan prosesor. Biasanya kita boleh nampak benda ni dekat atas ni. So, dia ada tulis lah, ini dah support 12 Gen dan dia pakai chipset terbaru dari Intel iaitu chipset Z690. Dekat sini dia ada macam dia punya extra point which is dia dah pun support Intel Optane. Intel Optane ni saya dah pernah buat video tentang dia, but benda tu bukanlah satu benda yang kita cakap powerful sangat lah. Okey, dekat sini dia tulis MSI Mac Z690 Tomahawk Wi-Fi DDR4. Kita akan buka dan kita tengok apa yang kita akan dapat kalau kita beli motherboard ni. And dalam masa sama, saya akan kongsikan dengan anda apa yang anda sepatutnya dapat bila anda beli satu-satu motherboard. Okey, buka dia. Okey. Ini kotak yang pertama. Di dalam dia, saya buka dulu apa yang kita akan dapat di dalam kotak ni. Okey, so dalam ni kita ada 2 antena Wi-Fi. Jadi kalau motherboard yang kita beli tu dia dah pun built-in Wi-Fi dekat dalam dia, kita akan dapat antena lah. Ada antena yang macam ni, ada juga antena yang bentuk wayar panjang dan dia ada macam antena lah. Dia ada yang macam tu. So untuk MSI bentuk dia macam ni. Okey, so ini dia main product dia ataupun kita panggil dia sebagai motherboard. Kita tolak tepi dulu sebab ini induk yang kita nak tengok secara detail. Kita tengok dulu apa yang ada di bawah dia. Okey, kita angkat kotak dia biasanya dia menyorok dekat dalam And kita akan dapat yang pertama, ini dia skru untuk M.2 SSD. Lepas tu dia akan bagi kepada kita 2 kabel SATA data and dia bagi apa ni? Ini adalah satu benda yang baru. Kalau ikut kepada pengamatan saya, ini adalah pendrive. Pendrive ni anda takkan dapat dekat motherboard lain. Ini adalah free gift dari MSI lah. So lagi dekat sini ada juga skru dan dia ada bagi kepada kita satu emblem MSI. So emblem ni adalah free gift juga. Kita boleh guna dia tampal dekat PC, dekat casing kita tu, ataupun biasanya saya jumpa orang tampal dekat belakang iPhone dia ataupun belakang smartphone dia lah. Smart bosku. So dia bagi kepada kita paperwork, dia punya iklan, ada bagi stiker juga kepada kita dan dia ada bagi user guide. So user guide untuk motherboard ni adalah satu benda yang penting tapi orang tak berapa kisah. Okey.
Kalau ikut kepada yang saya cerita tadi, kita tolak tepi dulu semua kotak dia. Okey, kalau ikut unboxing tadi, apa yang kita patut dapat bila kita beli satu-satu motherboard? Yang pertama, kita kena dapat motherboard tu sendiri. Ini adalah benda yang paling penting lah. Yang kedua, kita kena dapat dia punya user guide, buku manual dia. Lepas tu, kita akan dapat 2 SATA data kabel. Ini 3 benda yang mandatory. Benda yang wajib ada bila kita beli satu-satu motherboard. Dan kalau motherboard tu dia ada M.2 slot, dia akan bagi kepada kita skru untuk M.2 slot. Dan kalau dia ada built-in Wi-Fi, so dia akan bagi kepada kita antena. Ada setengah motherboard yang kita kata premium, macam contoh MSI Mac Z690 Tomahawk Wi-Fi DDR4 ni, dia akan bagi kepada kita beberapa free gift. Antaranya emblem tadi, lepas tu pendrive. Pendrive ni memang rare lah. Lepas tu dia bagi kepada kita stiker. Lepas tu dia bagi lagi ada sesetengah motherboard dia akan bagi free game lagi. Yang tu kita kena redeem online lah. So sekarang kita tengok motherboard MSI Mac Z690 Tomahawk Wi-Fi DDR4. Dalam masa sama saya akan cerita kepada anda apa yang penting, apa yang tak penting bila kita nak beli satu-satu motherboard. So untuk MSI Mac Z690 Tomahawk Wi-Fi DDR4 ni, kalau tengok dia punya outlook ni sedikit berbeza dengan MSI Tomahawk series yang sebelum ni. Kalau yang sebelum ni MSI banyak main dengan aksen warna hitam, lepas tu gunmetal, lepas tu silver. Tapi untuk Z690 Tomahawk Wi-Fi DDR4 ni kita boleh nampak MSI cuba main dengan black premium tu. Warna silver ada untuk tulisan Tomahawk 0102. Saya tak pasti tulisan apa ni, but tulisan ni sekadar untuk ada kontras sahajalah. So dia datang dengan banyak heatsink yang besar supaya dia dapat transfer haba yang panas dari komponen-komponen di atas motherboard tu, dia dapat transfer ke udara. Ini tujuan heatsink. That's why bila kita beli motherboard ni, sebolehnya cari heatsink yang besar-besar macam contoh MSI Mac Z690 Tomahawk Wi-Fi DDR4. Cuma masalah bila kita beli motherboard yang heatsink dia besar macam anda boleh nampak ni kan, bila kita pasang dekat casing tu dan kita nak letak radiator dan juga kipas, tak kisahlah 240 ataupun 120 ataupun 360, kadang-kadang dia jadi tak muat sebab space di antara atas tu top panel casing dengan motherboard tu dia jadi sempit sangat disebabkan heatsink motherboard ni besar. Yang tu anda kena aware lah. So dekat sini kita boleh nampak ini adalah soket untuk processor tu sendiri, dan ini 4 slot RAM, ini 24 pin untuk kita punya whole PC tu sendiri. Atas ni ada 8, bukan, dia ada 16 pin untuk processor. Lepas tu dekat sini ada PCIe 4 NVMe SSD. Ini untuk graphic card, dia ada macam pelindung besi macam tu untuk protect kita punya graphic card tu, kaki graphic card. Yang ni 02, 03, 04 ni by right dia mestilah M.2 SSD. Tapi macam tak logik pun ada, sebab satu motherboard paling banyak saya nampak ada M.2 SSD pun dia ada 3 sajalah. So tak apa, yang ni kita akan tengok kejap lagi. Itu antara benda basic yang ada dekat mana-mana motherboard. Dan antara benda yang kita kata dia penting tapi bukanlah satu benda yang sangat penting ialah dia punya fan header. So kita bilang dulu, yang ni ada satu fan header dekat bahagian atas, ada 2. Ni biasanya untuk processor dan juga untuk pump kita lah. Lepas tu ni ada sistem fan, ada 3 sekarang. Lepas tu pusing lagi dekat bawah ni ada 1. So total 4 sekarang. Lagi-lagi 5, 6, 7 dan ada 8. Ada 8 fan header untuk MSI Mac Z690 Tomahawk Wi-Fi DDR4. Dan kita tengok juga benda yang menjadi kegilaan ramai rakyat Malaysia, iaitu RGB RGB header. So kita ada 1, 2 ARGB dan juga DRGB. Dekat sini kita ada 1 ARGB, 1 RGB, dan dekat bawah ni kita ada 2 ARGB. So total untuk ARGB ialah 2. Atas ni 1 digital RGB dan 1 lagi RGB biasa sahaja. Dan belakang ni ada audio. Untuk MSI Mac Z690 Tomahawk Wi-Fi DDR4 ni, dia pakai audio boost 5, yang mana dengan adanya audio boost 5 ni kita dah tak perlu nak
cari extra sound card lah untuk dapatkan kualiti audio yang mantap. Alright, so kita tengok dengan lebih detail. Sebenarnya bawah heatsink yang besar ni ada banyak VRM ataupun komponen-komponen macam kapasitor. Lepas tu ada kok saya tak tahu, tapi kapasitor which is komponen-komponen di bawah heatsink yang besar ni, dia berfungsi untuk simpan dan juga supply elektrik ke prosesor supaya prosesor kita tu dapat bagi performance yang mantap lah. That's why dia mesti something yang betul-betul berkualiti supaya prosesor kita sentiasa dapat elektrik yang mencukupi. Untuk MSI Max Z690 Tomahawk Wi-Fi ni, kita bukan sahaja boleh pakai 8 pin. Normally untuk mana-mana motherboard dia ada 8 pin. Bukan hantu. Itu memang dia slip jatuh lah. Harapnya. So, kita sambung balik. Normal motherboard dia ada 8 pin sahaja. Ada juga motherboard yang simple dia ada 4 pin sahaja. So, untuk MSI Max Z690 Tomahawk Wi-Fi DDR4 ni, sorry, mind saya, kepala saya masih lagi berfikir benda tu. So, dia ada 16. Kalau siapa-siapa nak overclock, bolehlah pakai 16. So, anda kena cari power supply yang mantap lah. So, lepas tu dekat sini, bawah ni sebenarnya ada soket untuk prosesor. Dia punya soket tu ialah 1200, LGA 1200. Okay, so dekat bawah ni sebenarnya kalau anda rajin, anda boleh kira pin-pin dia ni, dia ada 1200 pin lah. Dia punya soket ni nampak sama dengan prosesor sebelum ni, tapi kalau anda kira memang tak lah. Okay, lepas tu jap. Oh, dia macam lain sikit this time Seterusnya dia punya RAM. Untuk RAM MSI Max Z690 Tomahawk Wi-Fi ni dia support sampai 128GB DDR4 dan kita boleh OC dia sampai 5200 MHz. Dan kita kena tengok juga bila kita nak beli motherboard ni, kita kena tengok dia punya input output connection. Untuk bahagian hadapan kita ada USB 3.0 dekat sini, kemudian kita ada USB-C. Ini adalah satu kewajipan untuk mana-mana motherboard tahun 2021. Dan dekat bawah ni ada SATA 1, 2, 3, 4. Ada SATA, port SATA ada 4 punya. Dan ada USB 2 Satu USB dekat sini, satu lagi USB dekat sini. Sekarang jom kita buka dulu. Kita tengok bawah 01, which is 01 ni sebenarnya PCIe 4 NVMe SSD. Dia punya speed tu kalau ikut kepada data yang saya ada, bukan untuk motherboard ni lah, bising. Kalau ikut kepada data yang saya ada, dia punya speed tu boleh pergi sampai 7400 MB per second. Itu speed yang paling laju dalam record saya. Sekarang kita buka 02. Kebetulan masa ni lah dia tak ada bateri. So, manually. Alright, so 02 ni pun adalah slot untuk M.2 SSD, tapi ni adalah PCIe 3 dan kita tengok 03 dan juga 04 Jadi dekat sini, dekat motherboard ni, dekat MSI Max Z690 Tomahawk Wi-Fi DDR4 ni ada 4 slot M.2 SSD, 1 PCIe 4 dan 3 lagi adalah PCIe 3. Kalau tak cukup storage lagi, tak tahulah, sebab anda dah boleh masukkan M.2 SSD 4 biji dekat sini. Anda ada lagi SATA port, ada 4 biji lagi. Ada 8 storage secara total. Tak cukup lagi, memang manusia yang tak bersyukur lah. Last sekali, apa yang kita kena tengok bila kita nak beli motherboard ni ialah dia punya input-output connection untuk bahagian belakang ni lah. Okay, untuk input-output connection ni, bahagian belakang ni, untuk sesetengah motherboard, dia punya penutup ataupun kita panggil dia sebagai I/O shell. Dia punya penutup bahagian belakang ni, ada sesetengah motherboard dia tak bercantum. Macam MSI Max Z690 Tomahawk Wi-Fi DDR4 ni, dia dah bercantum, jadi mudahlah kita nak pasang motherboard ni dekat casing. Tapi kalau dia tak bercantum, kita kena pasang dulu dia punya I/O shell tu. Lepas tu masa nak pasang motherboard tu, kita kena aim betul-betul. Okey, kanan sikit supaya dia masuk dalam lubang yang betul.
Okey, so ini adalah satu poin tambahan lah. Bila mana motherboard tu dia punya I/O shield dah pun bercantum dengan motherboard. Kita bagi macam ni. Okey, untuk MSI Max Z690 Tomahawk Wi-Fi DDR4 ni, yang pertama dia ada HDMI 2.0 dekat sini, ada DP 1.4 kalau saya tak silap, dan dekat sini ada USB-A. USB biasa tu kita panggil dia sebagai USB-A. USB-A Gen 3.2 Gen 1, ada 4 biji kesemuanya. Ni semua USB-A 3.2 Gen 1, dan dekat sini ada satu untuk kita masukkan Windows ke, kalau kita nak install dalam kita nak install Windows sebagai contoh, kita masukkan dalam pen drive kan. Tak semua motherboard kita boleh cucuk dekat port USB 3.0, kita kena cucuk dekat 2.0. Tapi untuk MSI Max ni kita boleh cucuk dekat USB-A 3.2 Gen 1 tapi dekat slot yang ketiga ni sahaja. Lepas tu empat yang bawah ni dia ada ada 3 USB 3 Gen 3.2 Gen 2, speed laju gila lah. Kalau Gen 2 3.2 Gen 2 ni speed memang power gila lah. So ada 3 dan ada satu USB-C 3.2 Gen 2 juga. Lepas tu LAN port 2.5G. Lepas tu ada antena ni. Untuk antena ni dia built-in Wi-Fi 6 dan juga Bluetooth 5, dan bawah ni dia ada audio jack lah. So untuk audio jack ni, dia macam saya bagi tahu tadi, dia punya audio ialah audio boost 5.0. Itu sahaja untuk MSI Max Z690 Tomahawk Wi-Fi ni. Apa yang kita kena tahu bila kita nak beli motherboard ni, yang pertama kita kena pastikan soket prosesor kita tu ngam tak dengan soket yang ada dekat motherboard tu. Kita kena check lah dekat kotak motherboard, dan juga kita boleh Google kalau kita rajin. Kalau Google buat apa check? Tak apa. Lepas tu, biasanya orang akan tengok pada slot RAM tu. RAM dia tu support sampai berapa. Yang tu penting untuk content creator yang perlukan RAM yang berkapasiti besar. Dan orang tengok juga dia punya slot SSD tu PCIe 3 ataupun PCIe 4. Sebab kalau kita nak go speed yang laju sampai nak pergi golok tu, sampai 7000 megabyte per second tu, kita kena pasang dekat PCIe 4. Lepas tu, untuk grafik card ni, kalau dia ada macam MSI ni, kalau MSI ni dia macam ada steel armor macam tu, ini adalah satu merit lah, satu point tambahan. Dan anda kena tengok juga motherboard anda tu dia punya I/O from panel dia macam USB 3.0, USB-C ni ada ke tak. Last sekali of course dia punya I/O panel dekat belakang. Macam saya, benda yang paling saya concern bila nak beli satu-satu motherboard tu, yang pertama PCIe 4 untuk NVMe SSD tu, yang kedua saya akan tengok dekat depan dia ada USB-C ke tidak. Tu yang kedua. Yang ketiga saya akan tengok bilangan USB port dia. Saya akan cari yang ada USB port banyak gila lah. Dan last kali saya akan tengok dia ada built-in Wi-Fi ataupun tak. Saya memang prefer pakai kabel, tapi kadang-kadang bila ada setengah keadaan kita tak dapat pakai kabel, so kita nak pakai Wi-Fi lah. Itu sahaja dari saya. Nantikan review penuh untuk MSI Z690 dengan build PC pada masa akan datang. Terima kasih kerana menonton. Biar boh. Jumpa lagi.